Buletin Didik 19 Disember bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam hormat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM supaya memastikan setiap mangsa banjir menerima kemudahan dan bantuan yang sepatutnya. Isu berhubung makanan tidak mencukupi dan mangsa banjir yang terperangkap serta belum dipindahkan ke pusat perpindahan sementara PPS yang timbul sejak semalam dianggap selesai. Ada beberapa isu yang dibangkitkan tadi, iaitu yang kita bincangkan dari segi mereka yang terperangkap di rumah dan sebagainya, dilaporkan sudah pun selesai, sudah pun tiada lagi. Cuma mereka yang terperangkap di dalam kereta, di tempat-tempat lain selain daripada rumah, dan tindakan sedang dilaksanakan untuk memindahkan mereka. Beliau berkata demikian selepas meninjau mangsa banjir di dua PPS di Sekolah Kebangsaan SK Teluk Gong dan SK Johan Setia siang tadi. Tambah Perdana Menteri, isu berkaitan ketiadaan makanan juga dianggap selesai, iaitu untuk makan malam hari ini dan sarapan pagi esok akan disediakan kerajaan negeri, manakala mulai esok makan tengah hari serta seterusnya disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. 14,716 mangsa banjir dipindahkan di negeri Selangor. Data yang dikongsikan Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor, mangsa banjir itu membabitkan penduduk di 6 daerah. Kesemua mangsa ditempatkan di 103 pusat pemindahan sementara PPS iaitu Kelang, Petaling, Kuala Langat, Sepang, Kuala Selangor. Kelang terus merekodkan mangsa banjir tertinggi dengan 10,216 orang yang ditempatkan di 43 PPS. Diikuti Petaling dengan 2,853 orang dan 821 orang di 15 PPS daerah Kuala Langat. Hujan luar biasa sejak pagi Jumaat lalu berterusan ditambah dengan kejadian air pasang menyebabkan beberapa kawasan di Selangor dilanda banjir teruk. Baik, video ini pula antara yang dirakam penduduk yang terkandas lebih 12 jam sejak 7 malam semalam di Selangor. Seramai kira-kira 100 penduduk dilaporkan terpaksa menyelamatkan diri memanjat bumbung surau Al-Munir Taman Sri Nanding, Hulu Langat. Tragisnya, dalam kalangan mangsa adalah warga emas, ibu mengandung dan bayi yang terpaksa bertahan dalam hujan renyai. Video ini dikongsikan penduduk yang terkandas dan tular di media sosial. Difahamkan mereka tidak sempat keluar berikutan air naik mendadak dan terpaksa memanjat bumbung surau. Kawasan perumahan mereka ibarat lautan dan rakaman video menunjukkan hanya bumbung rumah kelihatan. Keadaan semakin teruk. Susulan air dari Sungai Pangsun melimpah deras ke penempatan mereka. Bagaimanapun pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Dusun Nanding Muhammad Yusof Abdul Manan mengesahkan operasi menyelamat mangsa oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Pertahanan Awam sudah dijalankan bermula jam 9 pagi tadi. Sekurang-kurangnya 15 pelajar dan pengurusan tahfiz Al-Munawarah Taman Melawati mengalami detik cemas apabila pekarangan laluan masuk ke premis itu tiba-tiba runtuh. Jalan utama ke premis itu sepanjang 1 km didapati mendap dan mengalami runtuhan teruk, dipercayai berpunca dari aliran air bukit ke sungai bersebelahan premis. Menurut Wakil Pusat Tahfiz Berkenaan Ahmad Tahfiz Abdul Hamid, kesemua pelajar berkenaan telah dibawa pulang oleh keluarga masing-masing. Tinjauan kru mendapati jalan utama ke premis itu dipenuhi batu sebesar bola. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak dalam satu kenyataannya berkata, kejadian tanah runtuh turut dilaporkan berlaku di bahu Jalan Taman Melawati dan Jalan Bunga Anggerik Dataran UK, Hulu Kelang. Selain pelajar dan pengurus pusat tahfiz, mangsa turut membabitkan satu keluarga lain termasuk seorang lelaki, seorang wanita dan seorang bayi. Kesemua mangsa telah dipindahkan ke Dewan Kampung Kemensah. Susulan keadaan banjir kali ini yang di luar jangkaan, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin awal pagi tadi meninjau pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Teluk Panglima Garang.
Beliau diberi taklimat oleh beberapa pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia JKM dan Polis Diraja Malaysia PDRM berkenaan situasi terkini di pusat ini. Kita di Kementerian Pendidikan telah maklumkan kepada pihak JPN dan PCD serta kepada pentadbir sekolah supaya sentiasa memberi bantuan dan sokongan kepada agensi-agensi yang berkaitan dalam memastikan usaha untuk menempatkan masa-masa banjir di PPS ini dapat berjalan dengan baik dan mereka dapat didaftarkan dan ditempatkan di pusat-pusat perpindahan banjir di sekolah-sekolah. Pada masa sama, jelas beliau, ada juga beberapa sekolah yang dinaiki air. Justru kementerian telah mengarahkan satu laporan terperinci dibuat segera. Ini katanya untuk memudahkan proses pemantauan dilakukan KPM. Bagi memenuhi keperluan dan menyediakan persekitaran yang bersesuaian kepada pelajar pintar, Pusat Genius App Pintar Negara di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM menganjurkan program perkhemahan cuti sekolah bermula 12 hingga 23 Disember. Program yang diadakan pada setiap cuti sekolah itu akan berlangsung secara dalam talian pada tahun ini disebabkan situasi semasa pandemik COVID-19. Menurut Ketua Program Penggayaan Pusat Genius App Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Mior Muhammad Saiful Nizam Muhammad Sa'ali, kem itu akan menumpukan perhatian kepada pembelajaran di luar silibus arus perdana yang mencabar minda pelajar. Kita nak memberi pendarahan sebab program ini bersifat pengayaan. Jadi kita nak berikan sesuatu ilmu yang baru di samping kita nak mencabar minda mereka dan kita nak sediakan untuk kita kenal pasti dia punya interest dalam sains. Sebab akhirnya nanti pelajar-pelajar yang berada di PPCS ni akhirnya nanti akan ditawarkan memasuki Kolej Jenis Pintar Negara di UKM ataupun di kampus beliau. Tambahnya, seramai 607 orang calon telah ditawarkan sebanyak 33 kursus melalui program tersebut pada kali ini. Selain itu, pelajar turut dibekalkan kit permulaan pendidikan sebelum program berkenaan dijalankan lagi. Ia bagi membolehkan mereka merasai pengalaman seperti mana program dijalankan secara fizikal. Dalam pada itu, Pusat Genius App Pintar Negara juga bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjalankan tinjauan awal khususnya melibatkan pelajar dari golongan berpendapatan rendah B40. Usaha itu turut dilanjutkan dengan inisiatif tidak mengenakan apa-apa yuran tahun ini bagi calon B40 yang menyertai program tersebut. Jelasnya lagi, program perkhemahan cuti sekolah diharap dapat membantu mengembangkan potensi sedia ada dalam diri pelajar sekaligus memupuk kemahiran sepanjang hayat terutama dalam bidang disiplin sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Memilih untuk menyolek ibu sendiri membuatkan satu-satunya peserta tunggal lelaki dalam cabaran bersolek sempena Karnival Genius Remaja di Ibu Negara siang tadi menjadi tumpuan ramai. Adam Danish Azlan, 14 tahun bersama 9 lagi peserta cuba menampilkan kemampuan diri pada cabaran yang berlangsung di Pusat Komuniti Genius Remaja PPR Pantai Ria sempena musim cuti sekolah. Jelas Adam penyertaan dalam cabaran solekan itu untuk menguji bakatnya yang hanya dipraktikan di rumah. Seni itu juga hanya dipelajari daripada ibunya sebelum ini. Sebab dia berseni. Lagi makeup ni macam lukisan. Pertandingan yang terbuka kepada remaja berusia 11 hingga 19 tahun itu mencabar peserta untuk menghasilkan solekan dalam tempoh 2 jam. Bagi pemenang pertandingan Nur Syamira Syamsuddin, 17 tahun, cabaran terbabit memberinya inspirasi untuk mendalami kemahiran bersolek. Ia berikutan sebelum ini dia hanya mengasah bakatnya dengan menyolek rakan karib. Kawan-kawan baik lah macam tu. Kadang praktis muka sendiri sebab kadang muka orang dengan muka kita lain kan. So kadang-kadang kawan, kadang diri sendiri.
Menurut penyelia pertandingan Nur Azhar Mat Aziz, aktiviti terbabit bertujuan mencukir bakat dalam kalangan remaja. So kita dapat yang mana daripada penyertaan ni kita dapat sedikit melihat bakat-bakat baru yang boleh kita ketengahkan di masa hadapan lah. Yang mana jenis remaja memberi ruang dan peluang untuk mereka berkarya di masa hadapan. Selain itu, pertandingan ini juga bertujuan menarik minat remaja untuk menyertai program kemahiran Genius Remaja. Antara aktiviti lain yang diadakan dalam karnival yang berlangsung selama 3 hari itu adalah kejohanan PUBG dan pertandingan dekorasi kek. Seorang guru Kolej Tunku Kursiah masih tidak menyangka dapat menerima hadiah sebuah kereta daripada bekas anak muridnya. Sesuai dengan sifatnya yang suka merendah diri, Cikgu Ahmad Bidin menganggap murid-muridnya paling istimewa kerana sanggup memberikan sebuah kereta baru. Hadiah ini diberikan kepada Cikgu Ahmad ketika sambutan hari terakhir beliau sebagai guru di Kolej Tunku Kursiah pada 12 Disember lalu. Ia juga bermakna sudah 35 tahun Cikgu Ahmad menabur bakti di kolej berkenaan sebagai guru matematik dan matematik tambahan. Hadiah ini diberikan oleh bekas pelajar kolej berkenaan bermula daripada kumpulan pertamanya pada tahun 1980. Mungkin mereka itu yang istimewa, bukannya saya, sebab kami guru di sekolah itu secara umumnya dalam 70-60 orang. Jadi saya akan kata mungkin pelajar itu sebenarnya yang istimewa, kerana mereka istimewa kerana pertama mereka bekerjasama mencarikan sesuatu yang kita kata sangat berharga untuk diberikan kepada seorang guru. Saya hanya bernasib baik kerana kebetulan saya direzekikan dengan pemberian. Meskipun beliau mempunyai kenderaan sendiri, Cikgu Ahmad amat menghargai pemberian anak muridnya ini. Sepanjang karier beliau, Cikgu Ahmad pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1993, 2007 dan 2015. Nyamuk betina selalunya bertelur di kawasan yang berair. Pada peringkat permulaan, telur akan berubah menjadi hitam berkilat. Telur nyamuk boleh bertahan sehingga berbulan lamanya. Apabila kekal lembap, telur akan menetas menjadi jentik-jentik selepas 2 atau 7 hari bergantung kepada cuaca dan suhu persekitaran. Jentik-jentik tergantung di permukaan air di mana sifon, iaitu alat pernafasannya, terletak di bahagian bawah badannya. Jentik-jentik hidup dengan memakan alga dan mikroorganisma yang berada di permukaan air. Jentik-jentik akan berubah menjadi nyamuk dewasa dengan pantas melalui 3 peringkat. Jentik-jentik berada pada peringkat keempat dalam masa yang lama dari peringkat sebelumnya dan selalunya mengambil masa 3 hari. Jentik-jentik boleh hidup sehingga sebulan jika berada pada keadaan sejuk. Selepas tempoh matang, jentik-jentik akan menjadi nyamuk dewasa. Seramai 80 pelajar menerima bantuan berbentuk keperluan persekolahan menerusi program Back to School 2. Sumbangan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu diberi kepada anak-anak penduduk di PPR Sentul Murni Ibu Negara. Ketika ditemui, rata-ratanya gembira dan bersyukur dengan sumbangan yang diterima. Saya rasa sangat gembira dan rasa bersyukur sebab ramai orang nak tolong, dapat meringankan berat mak bapak serta dapat menolong ramai orang. Saya bergembira kerana mendapat bantuan Back to School pada hari ini dan juga mendapat baju sekolah yang sangat selesa untuk dipakai. Dan berharap pada tahun depan akan mendapat lagi bantuan seperti ini dan mengurangkan beban ibu ayah saya untuk membeli baju baru. Selain gembira, ada juga yang melahirkan kelegaan kerana ia serba sedikit dapat mengurangkan beban ibu bapa mereka untuk membeli pakaian seragam sekolah pada tahun hadapan. Ini serba sedikit dapat membantu ibu bapa saya untuk kurangkan beban mak ayah saya lah untuk pakaian baju sekolah ini. Saya gembira hari ini sebab saya dapat jimat duit mak ayah saya dengan bantuan macam ni.
70 kanak-kanak lelaki menyertai program Khatan Perdana Institut Latihan Kementerian Kesihatan Sultan Azlan Shah Ulu Kinta di Tambun, Perak. Lebih mengujakan, peserta diarak seperti pengantin dengan paluan kompang dan bunga manggar mengikut adat berkhatan tradisional negeri. Pengarah ILKKM Sultan Azlan Shah Rokiah Tukiman berkata lebih 10 pelatih pembantu perubatan terlibat menjadi mudim dalam program berkenaan. Acara yang julung kali diadakan itu turut melibatkan anak yatim dan kanak-kanak yang menetap di kawasan setempat. Kita melatih pelatih-pelatih pembantu perubatan yang akan menjadi sebahagian daripada ahli keluarga KKM. So mereka ni ada kepakaran untuk menjadi mudim. So kita gunakan kepakaran mereka untuk membantu keluarga Malaysia lah. Menurutnya lagi, konsep adat berkhatan Perak dilakukan bagi membangkitkan nostalgia zaman dahulu. Antara yang mencuri tumpuan, kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun menjadi peserta termuda pada program pagi tadi. Buat masa ni saya rasa dari hari tu dah dekat 2 minggu dah interested nak sunat kan. Jadi saya rasa seronok lah kan. Selalunya kalau awal sangat ni dia orang takut. Tapi ini lain sikit. Dia ni agresif. Apa pun nampak semua orang layan dia tu. Bagi Nurul Ayah Abdul Rahman, beliau mengambil peluang untuk menghatamkan anaknya bagi menunaikan perkara sunat dalam agama Islam. Actually anak saya umur 8 tahun. Saya rasa anak-anak sekarang ni dah masanya untuk dia orang pun lebih kepada dah menghafal dah apa. Saya rasa sesuai lah untuk berkhatan dan mengikuti aktiviti keagamaan. Sarawak terkenal dengan pelbagai jenis masakan istimewa yang unik. Antaranya kuih takir atau sampan yang menjadi kegemaran masyarakat Melayu di negeri itu. Menurut pembuatnya, Jamilah Umar, tepung beras, gula apung, santan dan garam antara bahan penting untuk membuat kuih takir. Menetap di Kampung Bunge, Debak di Betong, ibu tunggal kepada 5 anak ini berpengalaman selama 30 tahun membuat kuih tradisional Melayu, termasuklah kuih takir. Proses membuat kuih takir bermula dengan mencampurkan tepung beras, garam dan sedikit pewarna ke dalam perahan santan dan kacau sehingga sebati. Campuran ini kemudian dimasak di atas api yang perlahan. Adunan dikacau berterusan sehingga likat. Biasanya bulan puasa selalu makan orang selalu lepas lah bulan puasa. Dan ada permintaan juga bulan puasa. Mestinya bulan puasa ajak lah. Ada nampak dah juga ni. Kebiasaan acuan kuih takir menggunakan daun nipah yang dibentuk memanjang seperti sampan. Siap membuat acuan, masukkan gula apung cair ke dalamnya sekitar 1/4 banyaknya. Seterusnya, masukkan bancuhan tepung yang diikat ke dalam bekas berkenaan. Jamilah kemudian akan mengukus kuih takir sehingga masak sebelum sedia dihidang. Bagi penggemar kuih takir, gabungan rasa lemak manis, gula apung serta tekstur yang lembut menjadi pelengkap juadah pencuci mulut ini. Ditambah pula keharuman aroma bekas daun nipah yang dikukus. Kami dia kecil-kecil selalu suka dia olah mak mai kuih macam tu. Suka akan kuih tu. Hampir kat tua tu lah Suka akan kuih tu. Sebabnya manis, lemak. Untuk lebih serasi, kuih takir sesuai dinikmati bersama secawan teh atau kopi panas. Sukan misi paling penting pada fasa kumpulan kejuaraan AFF 2020 buat skuad Harimau Malaya malam ini. Malaysia bakal berdepan Indonesia untuk aksi terakhir kumpulan B yang juga aksi hidup mati skuad negara dalam pemburuan slot ke fasa separuh akhir. Kedua-dua pasukan beraksi di Stadium Nasional di Kalang dengan kelebihan memihak Indonesia yang hanya memerlukan keputusan seri untuk layak. Manakala Malaysia mesti menang dalam pertembungan ini. Dalam pada itu, bagi saingan kumpulan A yang melabuhkan tirainya semalam, Thailand menewaskan Singapura 2-0 untuk bergelar juara kumpulan dalam pertemuan terakhir.
Ancaman pertama Thailand yang menurunkan barisan kedua di Stadium Nasional Kallang terus membuahkan hasil pada minit ke-31 dari gol pendahuluan oleh penyudah Elias Dolah. Singapura menutup babak separuh masa dengan ketinggalan 2 gol apabila giliran Supachai Chaidet mencatat nama selaku penjaring gol kedua. Gajah Perang terus menangkis kebangkitan lawan memaksa skuad Singa akur dengan kekalahan menyebabkan mereka mengiringi Thailand ke fasa separuh akhir dengan gelaran naib juara dan menanti juara kumpulan B. Dalam satu lagi perlawanan, Filipina mengakhiri penyertaan mereka pada edisi kali ini dengan menduduki tempat ketiga kumpulan selepas menang tipis 3-2 ke atas Myanmar. Penyerang Bevenedo Maranon ternyata menemui rentaknya di Stadium Bishan dengan melengkapkan hat-trick menerusi jaringan minit ke-16, 19 dan 45 perlawanan untuk meletakkan Filipina selesa mendahului 3-0 pada separuh masa. Namun, Myanmar tampil mencemaskan mereka selepas Tepio Y mengurangkan defisit jaringan Myanmar minit ke-74. Disusuli gol kedua pasukan 4 minit sebelum perlawanan tamat. Kejuaraan Dunia Badminton di Huelva, Spanyol, hasrat beregu profesional negara Teo Yi Ong Yu Sin melangkah ke perlawanan akhir tidak kesampaian ia selepas kecundang kepada Takuro Hoki Yugo Kobayashi dari Jepun untuk meraih pingat gangsa. Takuro Hoki Yugo Kobayashi yang turun selaku pilihan kelima kejohanan di separuh akhir beraksi dengan agresif sejak awal untuk memerangkap Teo Yi Ong Yu Sin. Ketangan yang diberikan tidak memadai menyebabkan mereka kecundang 13-21. Begitu juga permainan set kedua. Wakil Jepun ini terus tidak memberi ruang kepada Yu Sin Yi dengan menjarakkan mata sehingga memenangi permainan lebih singkat 21-9 dan melangkah ke penentuan juara sekaligus mengecewakan wakil negara dengan pingat gangsa. Harapan skuad E-Rimau negara untuk terus bersaing dalam Division 1 kejohanan FIFA E-Nations kelayakan zon Asia Oceania tidak kesampaian. 2 kemenangan terakhir ke atas Korea Selatan baru-baru ini nampaknya belum memadai mengekalkan kedudukan Malaysia yang menamatkan aksi di tangga keempat dengan 10 mata. Malaysia dibarisi Luqman Haziq Hajiman dan Ahmad Kamal Abdul Rafil memulakan aksi menentang Indonesia dengan langkah kiri tewas 2 perlawanan menerusi keputusan 0-1 dan 1-3. E-Rimau kemudian berdepan India dan berjaya meraih kemenangan pada perlawanan pertama 3-2. Namun protes yang dilakukan India menyaksikan Malaysia terlepas mata penting tewas 0-5. Aksi seterusnya Malaysia menjadi mangsa di tangan Jepun yang melakar kemenangan 3-2. Meskipun selepas itu Malaysia berjaya memperoleh 2 kemenangan ke atas Korea, ia belum cukup untuk Luqman dan Akmal kekal dalam Division 1. Begitupun peluang masih ada perlu menamatkan aksi dalam Division 2 dengan menghuni 2 kedudukan teratas. Visual gaya bebas Fabio Witmer di kawasan bersalji mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.